الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, ila anqal, kita baca balik daripada yang atas tu, surat 132, jangan bermuka-muka. Awas anda dari bermuka-muka kerana tabiat ini dikira di antara kesalahan yang besar, iaitu yang menyebabkan anda berdiam diri itu takut kehilangan keuangan atau pengaruh atau apa sahaja manfaat dari orang yang berbuat mungkar itu dan yang lain-lain dari orang-orang yang fasik. Kemudian bila anda menyuruh atau mencegah, hendaklah anda melakukannya dengan penuh ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala semata, serta berlemah lembut dalam segala gerak gerimu, dan pergunakan siasah dan menampakkan belas kasihan kepada orang yang ditegur. Tiada pernah terkumpul semua sifat-sifat baik seperti ini pada diri seorang hamba bila dia menyuruh atau mencegah, melainkan kata-katanya akan meninggalkan bekas dalam dada dan kesan dalam hati serta sedap didengar telinga, dan jarang-jarang akan ditolak nasihat dan bicaranya. Setiap orang yang teguh pemerhatiannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, jelas tawakalnya terhadap Tuhan, kemudian dia menampakkan rahmatnya kepada semua hamba-hamba Allah, tentu dia tiada akan bersabar lagi melihat sesuatu mungkar yang dilakukan di hadapan matanya, melainkan dia akan melenyapkannya dengan serta-merta, ataupun dia akan menjauhkan diri dari mungkar itu ketika dia merasa dirinya tidak terdaya untuk melenyapkannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita ulang kaji sikit ataupun kita repeat sikit yang jangan bermuka-muka ini. Antara yang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Di sini Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan tentang dua perkara yang kita dah sebutkan. Ada perbezaan yang hairline punya difference between mudahanah dengan mudarah. Satu, mudahanah menjaga hati orang lain, berdiam diri, tidak menasihati orang lain sewaktu seseorang itu bermaksiat kerana takut kehilangan keduniaan. Itu mudahanah. Satu lagi mudarah. Mudarah ini kita menjaga hati seseorang itu kerana apa? Kerana ada perkara yang kita harapkan ataupun kemaslahatan yang lebih besar yang kita harapkan, seperti mana yang kita sebutkan dalam contoh yang terdahulu para ulama di kalangan as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin berlaku, ataupun pemerintah yang zalim dan sebagainya, akan tetapi kita melihat as-sahabah diorang tak ke depan untuk mungkin mencegah dan sebagainya, ataupun tidak menghalang pemerintah-pemerintah itu daripada melakukan kezaliman. Kerana apa? Kerana ada kemaslahatan yang lebih besar yang mereka pelihara. La ilaha illallah. Jadi dua perbezaan. Satu, sebab takut berdiam diri kerana takut kehilangan dunia. Satu lagi, dia berdiam diri bukan kerana dia takut kehilangan dunia, akan tetapi lebih memerhatikan kepada orang-orang lain. Seperti yang kita sebutkan juga pada pengajian yang lalu, berdiam diri ni ada berbagai keadaan. Satu, dia berdiam diri takut diri dia sendiri kena mudarat. Satu lagi, dia berdiam diri kerana tak nak orang lain, ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat ataupun ahli qaryah, orang-orang yang berada berdekatan dengan dia terkena
kemudaratan. Yang mana yang pertama, kalau diri dia ada pilihan, sama ada nak berdiam diri pun boleh sebab diri dia mudarat, ataupun kalau dia nak teruskan, itu merupakan satu perkara yang baik, sehingga kalau dia meninggal dunia dalam mempertahankan, menegakkan kebenaran, dia akan dikira sebagai orang syahid dan orang yang mulia. Tapi bila kemudaratan itu kena pada orang lain, ahli keluarga ataupun sahabat andai dan sebagainya, maka pada waktu itu wajib untuk dia berdiam diri. Kerana apa? Kerana nak selamatkan orang lain daripada terkena kemudaratan. Naam. Salah satu contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mudarah ataupun menjaga hati orang lain walaupun terkadang mengetahui akan keburukan orang tersebut. Satu hari Nabi SAW didatangi oleh seseorang yang mana orang ni dikenali sebagai orang yang suka menyakiti orang lain, menyakiti hati ataupun menyakitkan fizikal orang lain dan sebagainya, yang mana namanya pun disebutkan di sini, Uyainah bin Husain. Uyainah bin Husain. Jadi bila dia datang berjumpa dengan Rasulullah, sebelum dia datang lagi, Rasulullah dah bagi tahu Sayyidatina Aisyah bahawa Uyainah bin Husain ni dia datang daripada keluarga yang akhlak ataupun didikan dia tak berapa baik. Nak katakan dia ni bukan daripada orang yang baiklah, senang kata. Adab dia mungkin kurang dan sebagainya. Tapi bila dia dah datang berjumpa dengan Rasulullah layan dia dengan baik. Rasulullah layan dengan baik, sehingga selepas orang tu Uyainah ni balik, maka Sayyidatina Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi sebelum dia datang kau kata dia ni bukan orang yang baik, bukan daripada keluarga yang baik, ataupun dia sendiri akhlaknya kurang sempurna dan sebagainya. Akan tetapi bila dia datang, kamu layan dia dengan baik." Maka Rasulullah SAW mengatakan bahawa ya ini walaupun dia itu tidak berperangai baik, tapi tak ada seorang pun yang akan seakan-akan tak akan mendapatkan kelembutan daripada aku, kata Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah tahu orang ni baik, tapi Rasulullah kurang baik, tapi Rasulullah masih lagi menunjukkan akhlak yang baik kepada orang yang walaupun dah dikenali sebagai orang yang tak baik. Itu satu contoh. Satu lagi disebutkan dalam pepatah Arab, inna syarran nas man wada'ahu nas ittiqa'a fuhsyih. Orang yang paling dianggap teruk, orang yang dianggap teruk adalah orang yang dijauhi dirinya itu kerana nak selamatkan diri daripada keburukan dia. Maksudnya orang ni dah dikenali sebagai kadang-kadang kasar dalam perkataan, kasar dalam perbuatan. Jadi orang lain abstain daripada mendekatkan diri daripada orang tersebut kerana takut terkena daripada keburukan perkara ini. Sama ada dijauhi orang tersebut kerana keburukannya, ataupun dah tahu dah orang ni akhlaknya tak berapa baik, tapi kita berinteraksi dengan baik supaya dia tak membalas kita dengan keburukan. Jadi kadang-kadang dengan orang yang kasar dan sebagainya, kita bukanlah nak sangat pun buat baik dengan dia, tak kuasa nak layankan, tapi kita berbuat baik supaya kita tak kena percikan daripada kekasaran orang tersebut. La ilaha illallah. Naam. Berpura-pura buat baik supaya tak kena kejahatan orang tersebut. La ilaha illallah. Naam. Di zaman dahulu ada berlaku fitnah-fitnah banyak, yakni di zaman dahulu, daripada zaman selepas Khulafa' Ar-Rasyidin sehinggalah zaman sekarang kita ni, banyak berlaku fitnah. Maka apabila berlaku fitnah ni, maka akan terbahagi manusia kepada dua golongan. Satu yang akan agree dengan apa yang digembar-gemburkan ataupun apa yang dihangatkan, dan satu lagi orang yang tak agree. Maka terkadang fitnah ini dijadikan untuk nak lihat orang ni dekat grup mana. Orang ni kat grup A ke, orang ni kat grup B. Dan terkadang ataupun daripada zaman dulu, orang adakan fitnah ataupun orang menggunakan agama sebagai alasan untuk nak lihat orang berada dalam grup mana. Sebagai contoh, zaman dahulu, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, berlaku satu fitnah yang mana mereka mengatakan adakah Al-Quran ini makhluk ataupun adakah Al-Quran ini kalamullah al-azali, yang mana kita bahaskan dalam aqidah. Walhasil
Kita tahu Al-Quran itu Al-Quran, Al-Quran itu kalamullah, akan tetapi huruf dan itu adalah makhluk. Tapi maksudnya perbahasan isu yang diorang nak timbulkan itu sebenarnya bukanlah nak katakan sama ada Al-Quran itu makhluk ataupun tidak, akan tetapi just nak create isu. Itu bukan satu perkara yang dibincangkan dengan orang awam dan sebagainya. Semuanya tahu Quran itu kalamullah al-azali. Khalas, sama ada ini makhluk ataupun tak, tu detail punya explanation. Walhasil dijadikan sebagai satu isu sehingga para ulama ataupun pihak berkuasa pada waktu itu gunakan isu ni untuk nak tengok ulama mana yang ikut diorang dan ulama mana yang tak ikut diorang. Maka ulama yang ikut pihak berkuasa selamat, dan ulama yang tidak mengikuti daripada pihak berkuasa akan diazab, akan dicedera ataupun akan dipenjarakan. Dan antara mereka yang berpegang teguh dengan kebenaran tersebut adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga famous cerita dia dipenjarakan dan dia disebat banyak sebatan, kalau tak silap puluhan sebatan. La ilaha illallah. Dan di dalam penjara itu, sewaktu Imam Ahmad bin Hanbal keadaan takut menerima daripada sebatan tersebut, maka orang yang juga dipenjarakan tapi kerana kesalahan dia sendiri, melakukan maksiat ataupun melakukan kezaliman, dipenjarakan. Dia kata, wahai Ahmad, aku ni disebat atas kemungkaran yang aku lakukan, tapi kamu disebat atas kebenaran, maka kamu patutnya merasa bangga atas kebenaran yang ataupun you able to withstand the pain tu kerana kebenaran. Maka orang ni cakap, kali pertama je kamu akan merasakan kesakitan, lepas tu dah tak sakit. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, tapi lepas tu dia still menderita lah, disebabkan dia punya punishment ataupun kezaliman yang dilakukan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Walhasil, nak katakan bahawa di sini Imam Ahmad bin Hanbal bertegas untuk nak menegakkan kebenaran dan mengatakan bahawa Al-Quran itu bukan makhluk, sehingga dia didera. Ada juga para ulama yang mudarah, dia ikut apa kata pemerintah dengan mengatakan bahawa Quran itu makhluk dan mereka selamat. Maksudnya untuk nak selamatkan diri mereka daripada diazab, disiksa, dipenjarakan, maka diorang ikut secara lisan apa yang dikatakan oleh pihak berkuasa, akan tetapi dalam hati mereka yakin yang kebenaran adalah Al-Quran itu merupakan kalamullah dan bukan makhluk. Ala kulli hal. Jadi di zaman sekarang ni banyak orang suka timbulkan isu, sehingga isu-isu tu kadang-kadang bukan untuk nak membezakan manusia pun, tapi saja tak ada kerja. Orang zaman sekarang ni dia bangkitkan isu, kadang-kadang setiap tahun isunya sama je. Di bulan Ramadan isu sama ada tarawih 20 rakaat ataupun 8 rakaat. Lepas tu di bulan-bulan lain ada isu-isu yang tertentu setiap bulan. Benda tu keep on repeating. Tujuannya bukannya untuk nak cari, nak tahu siapa golongan siapa, tapi kadang-kadang saja suka fudul, suka membuang masa dan sebagainya. La ilaha illallah. Naam, kadang-kadang isu capal, boleh tak gunakan logo capal tu, boleh tak logo capal tu digunakan dekat songkok, ataupun boleh tak gambar Kaabah ataupun gambar kubah Rasulullah diletakkan sejadah, yang mana sejadah itu diletakkan di tanah, benda-benda remeh. Dan terkadang boleh tak baca Quran dengan laju ataupun perlahan, boleh tak sebutkan ihdinas siratal mustaqim. Setengah orang Arab sebutkan dengan gah, dia tak sebut qaf tapi dia sebut gah, itu pun dijadikan isu dan sebagainya. Walhasil, isu-isu ataupun perkara-perkara seperti ini kadang-kadang suka digembar-gemburkan, sama ada untuk nak dapatkan matlamat mereka ataupun saja nak membazir masa orang lain. La ilaha illallah. Dan kadang-kadang tanda orang itu tidak sempurna ilmunya, dia senang get heated dengan isu-isu tertentu. Maksudnya kalau dia ada ilmu yang betul, dia mempunyai cikgu, dan bila berlaku isu-isu tersebut dia akan rujuk kepada gurunya. Tidak tak cepat panas lah, senang kata. Tengok orang ada isu, okey, khalas, itu dia orang punya pasal. Tak semestinya setiap benda yang diperkatakan itu perlu diperbetulkan. Tidak semestinya setiap perkara yang dikatakan itu perlu diperbetulkan. Jadi salah satu tanda kesempurnaan ilmu dan kebijaksanaan adalah dia benda-benda yang tak penting ni diketepikan. Terutamanya bila perkara-perkara tersebut memang mukhtalafi, memang ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama.
Dan Nabi kata ikhtilaf ummati rahmah, perbezaan di kalangan umat aku itu adalah rahmat. Jadi yang nak ambil pendapat A, ya Allah, memang ada ulama kata dan ada dalil mereka. Yang nak ambil pendapat ulama B dan ulama B pun ada dalil mereka. Jadi nak bergaduh buat apa? Dan memang benda tu mukhtalaf. Naam. Tapi yang masalahnya kadang-kadang yang suka untuk nak jadi keyboard warrior dan sebagainya ni orang-orang yang cetek ilmu mereka ataupun baru graduate dan sebagainya, nak tunjuk hebat lah, nak lebih kurang nak cari publicity dan sebagainya. La ilaha illallah. Salah satu isu yang diorang selalu timbulkan adalah yang saya sebutkan tadi, sebutan qaf. Kadang-kadang sebahagian para ulama menyebutkan, terutamanya lah ulama daripada Hadramaut, mereka menyebutkan qaf tu dengan ga. Dan kalau kita tengok orang yang baca bacaan seperti itu bukanlah orang yang biasa-biasa. Orang yang baca bacaan seperti itu, kalau saya nak sebutkan anak mereka tu, rasanya ilmunya lebih tinggi daripada kita. Anak dia, bukan dia. Lebih tinggi ilmu mereka, subhanallah. Jadi, dan mereka ni bukan orang biasa pun. Dia orang yang alim, anak kepada orang alim, anak kepada orang alim. Terkadang dia orang tu boleh layak menjadi mufti, anak kepada orang mufti, menantu kepada mufti dan sebagainya. Jadi ilmu mereka tu luar biasa dan mereka pun ada institut pengajian yang besar dan sebagainya. Jadi untuk kita dia macam kambing nak tanduk kepada bukit ataupun gunung, yang mana yang menyakitkan tanduk tu, yang sakit tu kambing, bukan gunung tersebut. La ilaha illallah. Bahkan disebutkan bahawa sebahagian kabilah dekat kota Hadramaut ataupun di Yaman itu, satu kabilah, satu family itu yang layak jadi mufti itu dekat sampai 300 orang dalam satu waktu. Punya keluarga berilmu dan sebagainya, sampai dan diorang pun baca dengan bacaan macam tu. Jadi kita ni yang ilmu sangat sikit, baca kitab kecil-kecil je. Subhanallah, sebahagian daripada mereka yang saya kenal, kitab fiqah ni diorang baca yang encyclopedia punya saiz. Kalau nak ikut saiz tu mungkin 8 volume, semuanya tebal-tebal, diorang baca cover to cover. Nak punya mendalamnya ilmu mereka dalam kitab fiqah, macam itu salah seorang daripada mereka. Itu satu kitab yang mereka habiskan. Allahu a'lam berapa banyak kitab sebelum tu dan selepas tu yang mereka dah baca, dan mereka dah betul-betul cuba untuk memahami daripada perkara tersebut, dan bukan baca usuk-usuk. Yang ini biasa-biasa, baca dan mengajar kepada orang lain, mengajar kepada student-student. Jadi kadang-kadang bila orang-orang timbulkan isu-isu macam ni kepada orang-orang yang memang berilmu, jadi diorang pun senyap, diorang pun tak kuasa nak jawab dan sebagainya. La ilaha illallah. Naam. Jadi penghujungnya tak salah untuk kita nak ada pendapat sendiri, tapi jangan suka hati nak menghukum orang lain. Naam. Dan kalaupun kita nak ada pendapat sendiri, jangan sampai pendapat kita itu melanggari daripada adab-adab. Kerana mungkin pendapat kita ni, mungkin kita belajar satu bab, satu kitab dan sebagainya, tapi orang lain dah belajar lebih banyak kitab. Orang yang alim itu lebih luas ilmu dan kefahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. La ilaha illallah. Naam. Jadi itu sikit sebanyak tentang mudarah dan mudahanah. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, dia sebutkan 5 perkara dekat sini. Apabila kita berdakwah, perlu seseorang itu apabila berdakwah untuk mempunyai 5 sifat ini. Yang pertama, berdakwah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berlemah lembut dalam segala gerak-geri kita. Yang ketiga, menggunakan taktik yang sesuai dalam berdakwah. Dan yang keempat, tunjukkan sifat belas kasihan kepada orang yang didakwah ataupun ditegur. Dan yang kelima, bila menyuruh dan mencegah, jadikan kita orang yang pertama yang melakukan apa yang kita suruh dan apa yang kita dekat bawah, jangan bermuka-muka tu, second paragraph tu dia ada tulis. Yang pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, berlemah lembut
jangan bermuka-muka, second paragraph. Yang pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, berlemah lembut. Yang ketiga, pergunakan siasah, iaitu taktik. Yang keempat, menunjukkan atau menampakkan belas kasihan. Dan yang kelima tu, bila kita suruh orang berbuat baik dan mencegah orang daripada melakukan maksiat, jadikan diri kita ni orang yang pertama melakukan perkara tersebut. Naam. Jadi bila kita berbelas kasihan, tunjukkan sifat belas kasihan kepada orang yang kita ajak tu. Sebagai contoh, walaupun dia tu orang yang minum arak, walaupun dia tu orang yang berinteraksi dengan riba, walaupun orang tu berzina dan sebagainya, akan tetapi kita cuba sampaikan dengan penuh kelembutan. Sampaikan dengan penuh kelembutan dan belas kasihan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ataupun ayat yang pertama ni Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Pergilah kamu wahai Musa kepada Firaun. Untuk bagi tahu apa kat Firaun? Nak bagi tahu dia orang zalim? Tak. Nak bagi tahu dia ni telah melakukan macam-macam kejahatan. Nak bagi tahu kat dia yang kau ni kenapa nak dakwa sebagai Tuhan? La. Faqul hal laka ila an tazakka. Katakan kepada Firaun, mahukah kamu untuk mendapatkan kebersihan dan kesucian? Subhanallah. Kita tak boleh nak bayangkan, kita tak akan terbayang yang ini dalam Al-Quran Allah perintahkan Nabi Musa untuk bagi tahu Firaun macam ni. Nakkah kamu menjadi orang yang baik? Kan macam orang yang dah lakukan, punya banyak kezaliman macam tu, kemudian punyalah lemah lembut, Allah bagi tahu dekat Nabi Allah Musa untuk bagi tahu Firaun. Nah, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku berikan kepada kamu hidayat petunjuk supaya kamu dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Seakan-akan Allah bagi tahu dekat kita, salah satu cara dakwah ni adalah untuk inform orang tu dan merayu kepada orang tu. Bukan nak bagi tahu dengan keadaan marah, ataupun bukan nak mendengking, bukan nak uslub cara untuk nak menyampaikan tu. Padahal tak ada orang yang lebih teruk daripada Firaun. Rasanya tak ada pemimpin di zaman dahulu sehinggalah zaman sekarang yang lebih teruk daripada Firaun. Firaun dia buat apa? Dia bunuh anak kecil, anak-anak lelaki semua dibunuh. Dia perhambakan orang-orang yang merdeka, dia ambil duit suka hati, dia bunuh orang suka hati. Berapa ramai orang yang terbunuh sewaktu nak bina piramid dan sebagainya. Seperti mana kita baca, mungkin bukan satu Firaun lah yang lakukan, banyak farain. Akan tetapi nak tunjukkan betapa Firaun ini kasar, zalim dan melampau. Akan tetapi di sebalik kezaliman dan sifat melampaunya itu, masih lagi Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi Allah Musa untuk berlemah lembut dengan Firaun. Dalam ayat lain, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah wahai Nabi Allah Musa dan Harun perkataan yang lembut, moga-moga dia akan mengambil peringatan dan akan takut. Dan disebabkan kelembutan yang ditunjukkan, bukan disebabkan, maksudnya salah satu untuk mendapatkan kelembutan ketika berdakwah ini adalah dengan banyak berzikir. Banyak berzikir sehingga hati menjadi tenang. Bila hati menjadi tenang, tak cepat marah, tak cepat kita dapat kontrol emosi dengan banyaknya berzikir. Sebab tu Nabi Musa minta kepada Allah, waj'al li waziran min ahli Harun akhi wa asyirku fi amri kay nusabbihaka katsira. Nabi Allah Musa minta Allah jadikan Nabi Harun tu nabi supaya dapat bersama dengan Nabi Musa, bukan sebab Nabi Harun tu fasih berbicara, akan tetapi supaya kedua-dua mereka apabila banyak berzikir, maka kekuatan dalam dakwah itu datang dengan banyaknya berzikir. Kekuatan dakwah itu datang dengan banyaknya berzikir.
La ilaha illallah. Zikir ni macam oil lah, macam minyak dalam berdakwah. Naam. Kemudian disebutkan di sini penggunaan siasah, iaitu penggunaan cara yang terbaik. Setiap orang berbeza dia punya sifat dia. Setiap orang berbeza keadaan dia. Maka bukan dengan setiap orang kita guna uslub yang sama. Yang orang ni, kalau kita tengok, kalau jadi doktor, dia bukannya dengan semua orang dia bagi ubat yang sama. Mula orang datang kat dia diagnose dulu apa penyakit, kemudian baru diberi ubat. Kalau sebelum dia diagnose dia main bagi ubat, khalas, nanti orang tu bertambah sakit. Sebab apa? Sebab salah bagi ubat. Orang sakit kepala dia bagi ubat batuk, orang yang batuk dia bagi Panadol. Batuk tak kurang ataupun tak baik, kepala jadi sakit. Walhasil, la ilaha illallah. Nabi SAW, kalau kita tengok, banyak menggunakan kelembutan di dalam dakwah. Orang Badui ni, orang Arab ni memang diketahui sebagai orang yang kasar. Perkataan mereka pun kasar, diorang direct. Kadang-kadang gerak-geri mereka pun kasar. Akan tetapi kebanyakan waktu Nabi SAW akan menyingkapi orang-orang yang mendatangi Rasulullah dengan kekasaran ini, dibalas dengan kelembutan. Tapi kadang-kadang ada juga orang datang komplain kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, imam tu baca panjang sangat." Dia komplain, "Ya Rasulullah, imam tu baca panjang sangat." Dan Rasulullah, padahal orang yang Rasulullah nak tegur ni orang yang Rasulullah sayang. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, orang yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, "Ya Mu'adz, inni uhibbu." Wahai Mu'adz, aku mencintai kamu. Tapi sewaktu Sayyidina Mu'adz memanjangkan salat dia, apa Nabi kata? "Ya Mu'adz, aturidu an takuna fattan?" Wahai Mu'adz, adakah kamu ingin menjadi asbab penyebaran fitnah? Maksudnya macam kasar sikit kan word, macam tegas. Rasulullah SAW berikan peringatan kepada Sayyidina Mu'adz. Jadi kepada orang yang Nabi tahu kalau Nabi berkasar dengan dia, orang tu tetap akan sayang Rasulullah. Jadi terkadang Nabi tegas. Tapi dengan orang yang belum berjinak dengan Rasulullah, belum dekat dengan Rasulullah, maka Nabi SAW gunakan kelembutan. Jadi kadang-kadang kita tengok keadaan, ada situasi digunakan kekerasan dan ada situasi digunakan kelembutan. Walhasil asya, yakni pilih cara yang terbaik dalam berdakwah. La ilaha illallah. Sebab tu dalam riwayat disebutkan khatibun nas ala qadri uqulihim, berbicaralah dengan manusia ini sesuai dengan keadaan akal fikiran mereka, dengan mentaliti mereka. Dalam riwayat juga Sayyidina Ali bin Abi Talib sewaktu mengajar cara berdakwah, dia mengatakan, "Hadithun nas bima ya'rifun, hal turid an yukadziballah wa rasuluh." Ajaklah manusia berbicara dengan sesuatu perkara yang dia faham, yang sesuatu perkara yang mudah untuk dia terima. Kerana kalau dia tak terima, kita cakap sesuatu perkara yang dia tak nak terima, maka dia akan mendustakan perkara yang kita cakapkan. Hatta dalam Quran disebutkan, jangan kita dalam Quran disebutkan satu perkara yang lain. Jadi dalam berdakwah ni perlu ada strategi, dan kita tengok strategi Rasulullah SAW sewaktu Rasulullah berhijrah dari kota Madinah ke daripada kota Makkah ke kota Madinah. Nabi gunakan strategi. Nabi tak, walaupun Nabi yakin pertolongan Allah, walaupun Nabi yakin dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi Nabi dah aturkan plan. Nak tunjuk apa? Orang berdakwah ni pun perlu menggunakan kepintaran, kepandaian dan plan untuk nak berjaya dalam dakwah tersebut. Hanya dengan semangat yang berkobar-kobar tapi tak ada plan, tak ada sistem, tak jalan. La ilaha illallah. Apatah lagi kalau tak ada akhlak. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Naam. Maka perlu ada ikhlas, perlu ada lemah lembut, perlu bijak memilih cara, dan juga perlu menunjukkan kasih sayang. Maksudnya bila kita nasihat tu sebab kita sayang dia, sebab kita nak kebaikan kepada dia. Sebab tu disebutkan bahawa orang yang bersifat hasad tidak boleh menjadi da'i yang sempurna. Orang yang ada sifat hasad tidak boleh jadi da'i yang sempurna. Sebab apa? Sebab orang yang hasad ni datang daripada sifat bakhil.
bakhil ni orang yang tak nak kebaikan diberikan kepada orang lain. Maksudnya duit dia tak nak bagi orang. Orang lain punya duit pun kalau boleh dia nak tahan supaya tak sampai kepada orang lain. Walhasil hasad, dia tak nak kebaikan sampai kepada orang lain. Jadi bagaimana seseorang tu nak berdakwah kalau dia tak boleh tengok orang lain berada dalam kenikmatan. Dan kenikmatan yang Allah berikan dan melalui agama ni lebih besar dan lebih kekal. Jadi orang yang ada sifat hasad ni dia takkan sempurna. Jadi bila dia ajak orang buat baik, kadang-kadang orang buat baik tu, orang yang dia ajak tu jadi lebih baik daripada dia, sebab dia akan hasad, dia tak puas hati. Jadi Imam Haddad mengatakan kalau seseorang itu mengumpulkan kelima-lima sifat ini, dia ikhlas, dia berlemah lembut, dia ada cara yang baik, dia menunjukkan kasih sayang kepada orang tersebut, dan dia orang yang pertama yang melakukan kebaikan yang disuruh, dan menjadi orang yang pertama yang meninggalkan perkara yang dilarang, maka setiap perkataan yang keluar daripada lidah dia itu akan memberikan kesan kepada orang yang mendengar, memberikan kesan kepada orang yang didengar. Dan kadang-kadang apa yang dicakap tu pedas je, tapi sedap untuk nak dengar. Benda tu realiti kadang-kadang kena tepek kat muka sendiri kan. Kadang-kadang walaupun benda tu satu kebenaran yang pedas untuk diterima, tapi disebabkan sifat orang tersebut dalam menyampaikan, seperti yang kita sebutkan tadi, maka mudah untuk kita terima walaupun ianya pedas untuk nak kita terima. La ilaha illallah. Naam. Dan orang yang mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai sifat muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dapat melihat kemungkaran, melainkan dia akan berusaha untuk melenyapkan kemungkaran tersebut. Dan kalau dia tidak mampu untuk melenyapkan kemungkaran tersebut, maka dia akan iaitu menjauhkan diri daripada kemungkaran tersebut. Kemudian Imam Haddad meneruskan dengan mengatakan jangan mendedahkan keaiban orang. Ini sangat penting. Awas, jangan sekali-kali anda melakukan pengintipan atau mencari jalan untuk mendedahkan keaiban kaum muslimin dan mengetahui perbuatan maksiatnya yang tertutup, ataupun ingin tahu perbuatan maksiatnya yang tertutup. Nabi SAW bersabda, man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratahu hatta yafdahahu walau fi jawfi baitih. Barang siapa yang cuba mendedahkan aurat saudaranya yang muslim, nanti Allah akan mendedahkan keaibannya sehingga membuatnya malu dalam rumah tangganya sendiri. Waliyadzubillah ta'ala. Ketahuilah bahawa maksiat itu jika ditutupi, maka bahayanya akan ditanggung oleh orang yang membuatnya sahaja. Tetapi jika dia telah terdedah dan masih tidak dibetulkan juga, akan merebak pula bahayanya. Kemudian apabila maksiat dan kemungkaran itu telah tersebar di tempat sekitaranmu dan anda telah putus asa untuk mengubahnya kepada kebenaran, maka hendaklah anda duduk dalam uzlah, iaitu menyendiri, kerana keselamatan itu terdapat pada uzlah sahaja, ataupun dengan berhijrah ke tempat lain. Dan yang inilah lebih utama, kerana sesungguhnya siksa itu bila turun ke atas sesuatu tempat kerap menyeluruh, tidak kira yang jahat maupun yang baik. Dan bagi orang mukmin yang tidak melalaikan diri untuk membantu agama Allah semacam kafarah, iaitu tebusan dan rahmat, dan bagi yang lain itu adalah balasan, siksa dan bala. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang pengintipan ataupun mengintai ataupun menjaga tepi kain orang, mencari keburukan orang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah kebanyakan daripada prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, kerana sebahagian daripada prasangka tersebut itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kamu mengintai ataupun mengumpat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebut 3 perkara. Satu prasangka, satu mengintai, satu lagi mengumpat. Allah sebutkan yang pertama ini sebagai sebab
berlakunya perkara yang kedua dan ketiga. Yang pertama apa? Pertama dengan berburuk sangka. Dengan berburuk sangka orang akan mengintai, dan dengan berburuk sangka orang akan mengumpat. Maka kalau kita selamatkan diri, latih diri kita untuk tidak berburuk sangka, insya-Allah kita akan terselamat daripada nak jaga tepi kain orang. InsyaAllah kita akan terselamat daripada mengumpat orang lain. Sekarang ni untuk nak mengintai ataupun nak jaga tepi kain orang dah macam-macam cara, dah evolve. Kalau dulu dia orang hantar spy, sekarang ni dia orang letak CCTV, dia orang letak apa tu, yalah, kadang suara supaya apa tu dia orang panggil macam bug apa tak, dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya untuk nak tahu dia ada buruk sangka dengan orang lain. Jadi disebabkan buruk sangkanya itu, dia nak pastikan sama ada betul tak apa yang, jadi dia pun letak dia pun nak mengintip, dia pun nak mengintai, tengok betul tak apa yang dia fikir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, jauhi banyak prasangka, kerana sebahagian prasangka itu adalah dosa. Walaupun mungkin bukan semua prasangka itu berdosa, tapi untuk mengelakkan kita daripada tergelincir sampai kepada prasangka-prasangka yang mendatangkan dosa, maka diperintahkan kita untuk meninggalkan kebanyakan prasangka. Seperti mana meninggalkan banyak perkara-perkara yang makruh, agar supaya kita terselamat daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Seperti mana kita diperintahkan, digalakkan untuk meninggalkan kebanyakan perkara-perkara yang syubhat, supaya tidak terjatuh kepada perkara yang haram. Wahakadha. Jadi prasangka ni meyakini sesuatu perkara yang buruk sebelum ada bukti yang jelas. Belum ada bukti tapi kita dah macam seakan-akan dah confident dah orang ni dia kata ni aku punya sixth sense ni betul. Apa dia rasa ni betul ni. Dia kata ada tanda-tanda ni, tanda-tanda tu, padahal tanda-tanda tu dia punya justification lah. Bukan betul pun. Akan tetapi dia punya yakin dengan dia punya sixth sense tu, seakan-akan benda tu dah menjadi satu perkara yang betul. La ilaha illallah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ramai orang yang mengikuti daripada prasangka mereka itu menyesatkan mereka daripada jalan kebenaran. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihumul huda. Sewaktu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kepada Rasulullah tentang orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, sebab mereka menyembah berhala itu disebabkan prasangka mereka. Mereka sangka Tuhan itu ataupun berhala itu merupakan sekutu-sekutunya Allah. Sangkaan mereka. Jadi sebab mereka menyangka, sehingga sangkaan mereka itu menjadi satu belief, menjadi satu akidah, jadi satu kepercayaan dan keyakinan dalam hati mereka. Wa man tahwal anfus, bukan hanya prasangka mereka, akan tetapi prasangka yang dicampur dengan keinginan hawa nafsu. Nafsu diorang pun menginginkan perkara tersebut. Sedangkan Allah mengatakan walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, sedangkan dah ada kebenaran datang kepada kamu. Rasulullah dah datang kepada mereka. Rasulullah dah bawa Al-Quran yang mana ini merupakan kebenaran, dah datang segala jenis kebenaran kepada mereka, sebaik-baik kebenaran, tapi mereka enggan untuk mengikuti kebenaran, bahkan lebih rela untuk mengikuti daripada prasangka mereka. Dalam ayat lain Allah menyebutkan wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dhann. Mereka ni pada hakikatnya tidak berdiri atas ilmu yang jelas. Illa dhann, kecuali hanyalah prasangka. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan sesungguhnya prasangka itu tidak menatijahkan apa-apa kebenaran. Prasangka itu tidak menatijahkan apa-apa kebenaran syai'a, walaupun sedikit. Dan dalam hadis Nabi SAW sebutkan salasun lazimatun li ummati. Ada 3 perkara yang ada dalam umat aku, penyakit yang ada dalam umat aku, kata Rasulullah SAW. 3 perkara. Yang pertama, idza hasadta fala tabghi. Bila kamu ada sifat hasad, jangan kamu melampau ataupun menunjukkan, mengiyakan sifat hasad, melayan sifat hasad. Terkadang penyakit itu ada dalam hati, tapi jangan kita ikutkan, jangan kita sebutkan
apa yang ada dalam hati. Kita hasad dengan dia, patut kita sebarkan. Kita hasad dengan dia, patut kita lakukan sesuatu perkara nak puaskan hati dan sebagainya. Kata Rasulullah, kalau tak boleh nak ubat, simpan kat dalam. Kalau tak boleh nak hapuskan sifat hasad daripada hati, kalau tak boleh nak ubati, nak hilangkan, maka jangan keluarkan, sama ada melalui perkataan ataupun melalui perbuatan. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa idza dhananta fala tuhaqqiq, apabila kamu berprasangka buruk, jangan kamu confirmkan, jangan kamu benarkan sifat buruk tersebut. Iaitu kita tolak ke tepi sangkaan-sangkaan buruk tersebut. Sama ada kalau sangkaan buruk itu datang daripada syaitan ataupun daripada hawa nafsu, adalah cara-cara dia untuk nak elakkan diri. Jangan layan, lebih kurang jangan layan. Sama ada lintasan fikiran itu datang daripada syaitan. Lintasan fikiran daripada syaitan biasanya berubah-ubah. Datang di syaitan, dia bisik pasal orang ni, lepas tu kita tolak ke tepi, nanti dia datang pula bisik pasal orang lain. Tolak ke tepi, nanti dia datang balik, nanti dia cerita pasal orang lain pula. Yang penting kita layan bisikan syaitan. Itu syaitan. Tapi kalau bisikan perasaan keburuk daripada hawa nafsu ni, dia akan persist on one thing. Dia tak akan berubah orang, ataupun dia tak akan berubah. Maksudnya sama ada prasangka ataupun bisikan untuk melakukan maksiat. Biasanya kalau syaitan tu dia berubah-ubah. Dia suruh kita cakap benda yang tak elok, kita tak layan. Lepas tu dia kata, cuba tengok benda tu pun tak elok juga, kita tak layan. Nanti dia suruh buat benda lain pula. Tapi kalau daripada hawa nafsu ni, kalau dia dah nak buat benda tak buruk satu, dia akan continuous, persist nak lakukan perkara tersebut. Sebab tu dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhann akdzabul hadith. Berhati-hati daripada prasangka yang buruk, kerana seburuk-buruk information itu adalah daripada prasangka yang buruk. Tak ada info yang tak ada maklumat yang lebih teruk daripada sangkaan buruk. La ilaha illallah. Tapi pada waktu yang sama, jadi untuk tidak bersangka buruk, kita bersangka baik. Kita bersangka baik. Tapi bila bersangka baik pula, jangan pula kita bersangka baik openly. Kita let go kita punya kawalan, ataupun kita tak berhati-hati dalam bersangka baik. Semua orang kita sangka baik. Oh, ni dah nampak dah alamat orang ni tak baik, dia nak account kita, tak apa, kita sangka baik dengan dia lah. Maksudnya bila kita bersangka baik itu tidak bermakna kita tidak berhati-hati, tidak berjaga-jaga. Jaga-jaga, hati-hati perlu. Orang beriman dia tidak digigit 2 kali atau tak masuk lubang yang sama 2 kali. Maksudnya orang yang beriman ini dia tahu, dia bersangka baik pada waktu yang sama, dia tak layan idea-idea buruk, sangkaan-sangkaan buruk, tapi pada waktu yang sama dia bersangka baik dan berjaga-jaga, berhati-hati. Baiklah. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebutkan, khaslatan laisa fawqahuma min birrin, husnul dhann billah wa husnul dhann bi'ibadillah. Ada 2 sifat yang mana tidak ada perkara yang lebih baik daripada sifat ini. Berbaik sangka dengan Allah, berbaik sangka dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mengikut sangkaan hamba aku terhadap aku. Maka kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita berada terkadang dalam kesusahan, diuji dari segi itu dan ini dan sebagainya, tapi kita berbaik sangka benda yang mungkin kita rasa tak baik itu adalah perkara yang baik untuk diri kita. Benda yang kita rasa tak baik untuk diri kita itu mungkin untuk menghapuskan dosa. Mungkin benda yang tak baik untuk diri kita itu adalah untuk meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kafarah kepada perkara-perkara yang telah kita lakukan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin kamu suka sesuatu perkara tapi ia tak baik untuk kamu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin ada perkara yang kamu tak suka tapi ianya adalah baik untuk kamu. Nah, jadi kita bersangka baik dengan Allah dalam setiap apa perkara yang berlaku kepada kita. Dan kita juga berusaha bersungguh-sungguh untuk berbaik sangka dengan setiap orang, khususnya orang-orang yang ada dekat dengan kita, adik-beradik kita, saudara mara kita dan sebagainya. Kadang-kadang raya diorang tak visit, kadang-kadang diorang tak telefon, kadang-kadang diorang tak tu, diorang tak ni dan sebagainya. Senyap lama sangat dan sebagainya. Kita berbaik sangka. No news, good news. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam.
Tapi no news good news tu bila tak ada problem lah. Tapi bila ada problem, no news tu maksudnya ada problem. So jangan kita biarkan. La ilaha illallah. Dan tak mencari keaiban orang ni, Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup keaiban seorang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup keaibannya. Dan fikir banyak-banyak sebelum kita nak sebarkan keburukan orang lain. Kecuali kalau ada waktu-waktu yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang mana boleh untuk kita nak cerita tentang keburukan orang. Sebagai contoh, kadang-kadang dekat court, dekat mahkamah, kadang-kadang bila dekat qadhi ataupun bila memang nak selesaikan masalah itu dengan orang-orang yang boleh tolong untuk selesaikan masalah, maka kita ceritakan. Tapi untuk nak sebarkan tak pasal-pasal, itu bukan tempat dia. Bukan tempat dia. Kita fikir diri kita ni ada banyak keburukan. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan disibukkan dengan keburukan diri dia sendiri. Zaman sekarang ni, kalau kita kan kat sini Allah, barang siapa yang cuba mendedahkan aib saudaranya yang muslim, Allah akan mendedahkan keaiban. Bayangkan kalau orang yang mendedahkan aib dekat dunia ni, mungkin dia boleh cerita dekat 10 orang, mungkin 100 orang, mungkin 1000 orang. Mungkin paling banyak katalah dia letak kat Facebook, dia letak dekat mana-mana media sosial dan sebagainya. Itu pun tak semua orang akan baca pun. Orang sekarang ni forward message banyak-banyak. Okay, dah tahu orang ni suka forward message, memang takkan baca lah daripada orang tu, sebab banyak sangat. Akan tetapi bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala yang mendedahkan keaiban tersebut, maka kita takkan selamat. Kalau Allah dah dedahkan aib satu orang, hatta dekat rumah dia sendiri dia akan dimalukan, waliyadzubillah. Dan lebih teruk lagi kalau aibnya itu didedahkan di hadapan khalayak ramai pada hari kiamat nanti. Kalau Allah nak tutupkan aib, bila kita berbicara one to one dengan Allah Subhanahu wa taala, khalas Allah akan letakkan curtain. Maka apa yang diperkatakan di antara kita dengan Allah tu tak diketahui. Tapi kalau Allah nak dedahkan aib, khalas Allah akan tanya dan tak ada, semua makhluk akan ketahui. Para malaikat, para nabi, para rasul, semua orang yang berada di padang mahsyar akan mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Jadi sebelum kita nak dedahkan aib orang lain, kita fikir betul-betul sama ada worth it or not untuk kita nak ceritakan. La ilaha illallah. Jadi nak tutup aib kita sendiri dengan kita tutup aib orang. Tutup aib kita sendiri dengan kita tutup aib orang. Dengan kita menutup aib orang, Allah akan tutup aib kita. Dengan kita bagi chance dekat orang untuk dia kembali kepada Allah, sebenarnya kita bagi chance kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang menceritakan aib orang lain di hadapan kita, kalau kita tahu benda itu tak betul, kita defend. Kita cakap apa yang betul, terutamanya kalau benda itu kawan kita dan sebagainya. Bahkan adab persahabatan, kalau ada orang lain cerita buruk tentang sahabat kita, kita defend dia. Dan kalau ini tak betul, lagilah sewajarnya untuk kita perbetulkan berita tersebut. Nah, jadi kat sini Imam Haddad mengatakan, ketahuilah bahawa maksiat itu jika ditutupi, maka bahayanya akan ditanggung oleh orang yang membuatnya sahaja. Maksudnya, kalau dia buat senyap-senyap, dah cukup bagus lah tu. Maksudnya, bukan dah cukup bagus lah. Maksudnya, dia berusaha untuk tak nak orang lain tahu. Dia tahu kelemahan dia, dan dia cuba sedaya upaya untuk tak nak bagi tahu orang lain. Tak nak benda tu terdedah. Nah, jadi bila orang lakukan senyap-senyap, kita nasihat senyap-senyap. Katalah kita dapat tahu, maka kita nasihat senyap-senyap. Bukan benda tu senyap-senyap, tiba-tiba kita dapat tahu, tak sengaja, kita pula hebahkan. Nah, kerana bila maksiat itu dilakukan secara senyap-senyap, dosanya hanya tertanggung kepada orang tersebut. Tapi bila maksiat itu terdedah dan tidak dibetulkan, maka bahayanya akan merebak. Dan itu yang berlaku pada zaman sekarang. Terlampau banyak maksiat yang dilakukan secara terang-terang, khususnya melalui internet dan sebagainya.
sehingga lama-kelamaan maksiat itu dah dianggap sebagai satu perkara yang biasa dan tidak dianggap sebagai satu kesalahan jenayah yang besar. Jadi dianggap okey, biasa, dah biasa zaman sekarang, normal. La ilaha illallah. Naam. Jadi bila maksiat ini dibiarkan, maka maksiat akan bermaharajalela dan orang yang ingin berdakwah pun terkadang menjadi lemah semangat disebabkan bermaharajalelannya maksiat tersebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza tulitum fastatiru. Apabila kamu diuji, uji di sini bukan maksud uji biasa, tapi maksudnya bila orang itu berada dalam weak point sehingga dia terjerumus dalam melakukan maksiat, fastatiru. Kata Rasulullah, maka tutuplah maksiat tersebut. Maksudnya kadang-kadang orang tergelincir melakukan maksiat, maka tak perlu nak bagi tahu orang lain, bahkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat. Tak perlu nak cerita kepada orang lain. Dalam hadis lain disebutkan kullun nas mu'afah ilal mujahirun. Setiap orang itu akan berada dalam keadaan selamat sehingga dia mendedahkan keaiban dia sendiri. Keaiban dia sendiri. Ini pun juga merupakan sunnatullah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi chance dekat manusia ni banyak sangat. Ini kalau kita melakukan kesalahan dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat salah, Innallah yabsutu yadahu bil-laili yatub musii'an nahar. Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu taubat di malam hari supaya orang-orang yang bermaksiat di siang hari dapat bertaubat di malam hari. Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu taubat di siang hari supaya orang-orang yang bertaubat di malam hari, orang yang bermaksiat di malam hari dapat bertaubat. Dan chances yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita bertaubat ni sangat-sangat banyak. Dan kalau kita tengok, kadang-kadang apabila ianya hanya dizahirkan setelah diberikan peluang yang sangat banyak untuk bertaubat, tapi tidak bertaubat sehingga terkadang sampai didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala beri kita peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau ada orang yang kita rapat melakukan maksiat dan sebagainya, kita nasihat dan beri dia peluang lagi dan lagi. Bukan untuk nak biarkan dia bermaksiat lagi dan lagi, tapi maksudnya dengan harapan supaya dia dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan harapan supaya dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila maksiat dan kemungkaran itu telah tersebar di tempat sekitaranmu dan anda telah putus asa untuk mengubahnya kepada kebenaran, maka hendaklah anda duduk dalam beruzlah. Beruzlah ni menyendiri, dan perkataan uzlah ni seperti yang disebutkan oleh para ulama, zaman dulu macam Rasulullah beruzlah di bukit, di gua dan sebagainya, Gua Hira dan sebagainya. Akan tetapi sekarang kita menyendiri, kita punya rumah. Cumanya rumah kita sekarang ni banyak lubang, banyak internet. Itu lubang-lubang dia. Tapi maksudnya kalau kita phone dan sebagainya, walaupun kita tak keluar rumah, kita boleh jumpa orang. Tapi maksudnya bagaimana kita nak beruzlah dalam keadaan melimitkan hubungan kita bersama manusia. Sebanyak mana kita boleh kurangkan daripada yang ini berinteraksi, ataupun kalau tak ada keperluan tak perlu berjumpa dengan manusia. Kalau tak ada keperluan tak perlu untuk nak berinteraksi dengan manusia. Bukan nak rasa kita ni bagus dan sebagainya, tapi untuk nak menggunakan waktu itu dengan sebaik yang mungkin. Macam mana kita nak plan waktu itu untuk digunakan dengan sebaik yang mungkin. Kerana keselamatan itu terdapat pada uzlah sahaja ataupun dengan berhijrah ke tempat lain. Dan yang inilah lebih utama, kerana sesungguhnya siksa itu bila turun ke atas suatu tempat kerap menyeluruh, tak kira yang jahat maupun yang baik. Dan bagi orang mukmin yang tidak melalaikan diri untuk membantu agama Allah semacam kafarah. Maksudnya bila azab diturun di satu tempat, orang Islam terkena azab tersebut, ianya menjadi kafarah. Kalau dia sebelum azab itu turun, dia bergiat berdakwah, dia bergiat melakukan kebaikan dan mengajak manusia kepada kebaikan sebagai satu tebusan dan rahmat dari Allah, dan bagi yang lain adalah balasan dan sisa. Jadi azab tu
walaupun nampak umum kepada semua tempat, tapi Allah, innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah, Allah tak menzalimi hamba-hamba. Jadi walaupun kalau hamba ni baik, walaupun terkena azab, tapi azab itu seakan-akan sebagai kafarah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih baik of course selamatkan dirilah daripada terkena daripada azab ataupun berada di tempat-tempat orang menzahirkan diri untuk melakukan maksiat. Allah Taala a'lam. InsyaAllah kita akan sambung perihal keadilan pada pengajian yang akan datang. Moga-moga apa yang disampaikan ini mendatangkan manfaat kepada kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita sifat ikhlas dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezekikan kita dengan sifat berlemah lembut dalam setiap gerak geri kita, baik dalam perkataan dan perbuatan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita dengan kebijaksanaan dalam memilih cara untuk berdakwah, untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala penuhkan hati kita ini dengan sifat belas kasihan dan rahmat seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang, kepada sahabat-sahabat yang berada di sekeliling baginda Rasulullah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang pertama dalam melakukan apa sahaja yang kita ajak kepada kebaikan, dan jadikan kita orang pertama yang meninggalkan kemungkaran daripada perkara-perkara yang kita larang orang lain daripada melakukannya. Amin, Allahumma amin. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala buang daripada hati kita ini segala prasangka-prasangka yang buruk, ataupun beri kita taufik untuk melakukan yang terbaik apabila dihadiri oleh prasangka-prasangka yang buruk. Dan Allah rezekikan kita dengan sifat husnudzan billah, berbaik sangka dengan Allah dengan cara yang sempurna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbaik sangka dengan setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendatangkan kegembiraan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علماء نقضى بالخير وننفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون، واغفر واستر انت اكرم من ستر، وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.